Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC dan ini Buletin Awani. Pakar penyakit berjangkit mempersoalkan langkah sanitasi awam berskala besar yang akan dijalankan dan juga sudah pun dijalankan sebelum ini selama 2 hari dan juga melibatkan hampir 300 lokasi di seluruh negara susulan peningkatan kes baru COVID-19 mutakhir ini. Dr. Adiba Kamaruzzaman yang juga anggota Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggambarkan bahawa operasi sanitasi awam adalah pembaziran sumber daya yang terhad. Dan kita ingin melihat perkara ini, saya ingin berbincang lebih lanjut. Saya bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, iaitu yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Datuk, pertama sekali kita melihat sumber kita dalam keadaan peningkatan kes pada ketika ini adalah terhad, sumber kewangan ataupun sumber-sumber yang lain. Justru kita perlu mengoptimumkan segala penggunaan sumber kita kepada tempat yang betul dan tujuan yang betul. Itu adalah perkara asas dalam perdebatan tentang sanitasi awam ini. Pada pandangan Datuk sendiri, apa yang perlu kita lakukan dalam soal sanitasi awam ini? Kerana kita melihat sanitasi awam ini, ada yang pakar yang mengatakan tidak kena tempat, perlu mencari tempat-tempat yang berisiko tinggi ataupun red zone yang perlu diberikan tumpuan untuk sanitasi awam. Pandangan Datuk sendiri. Ya, terima kasih Astro. Ya, pertama sebelum itu saya nak menyatakan kita punya penghargaan lah dan terima kasih kepada pihak Bomba yang telah berusaha membantu menguruskan pandemik ni daripada dulu sehingga kini ya. Kita tahu mereka politik, mereka menggunakan sumber dan sebagainya ya. Walau bagaimanapun dalam isu sanitasi awam ni biasanya kita mesti berdasarkan kepada kita panggil evidence base ataupun hasil-hasil kajian-kajian teknikal. Ditambah lagi semacam yang you kata tadi, kita mesti memberi fokus kepada penjimatan sumber. Yang kedua adalah berkesan atau tidak untuk awam lah ya. Jadi kalau kita lihat perdebatan ada dalam media dari berbagai pihak. Jadi kami di pihak pakar kesihatan awam berpendapat bahawa kita ikut guideline yang telah diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, oleh CDC Atlanta, oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya ya. Jadi kita mengambil kira di Malaysia dia dengan dia punya climate, cuaca dia, dengan temperature dia, dengan peribadatan dan sebagainya dan juga sumber kita, maka kita berpendapat adalah perlu kita fokuskan kepada kawasan-kawasan yang tertentu dan bukan dibuat sebagai satu mass aktiviti sanitasi. Kerana ini akan meletihkan sumber tenaga, yang kedua mengurangkan kita punya sumber kewangan. Jadi lebih baik kita salurkan kepada aspek-aspek atau aktiviti-aktiviti yang lebih tepat dan lebih memberi kesan yang besar kepada pengurusan kawalan pandemik kita. Ya saya. Datuk, kita melihat bahawa betul apa yang Datuk katakan, kita tidak menyalahkan pasukan beruniform bomber kerana mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah untuk sama-sama juga sebagai Barisan Harapan menjaga dan juga melawan COVID-19. Tapi macam apa yang Datuk katakan, kepakaran itu adalah milik ahli ilmu itu sendiri. Kita kena faham data dan sainsnya sebelum kita membuat keputusan sanitasi awam besar-besaran ini. Pada pandangan Datuk sendiri, sanitasi awam ini boleh dilakukan asalkan di tempat yang betul ataupun dana dan juga peruntukan itu perlu disalurkan kepada perkara-perkara lain, PPE, mesin ICU dan sebagainya. Ya, kami juga mengumpulkan pendapat daripada pakar-pakar kesihatan awam dan juga pakar-pakar kesihatan persekitaran, environmental health, yang mengkaji aspek-aspek persekitaran dan kesihatan. Pertama, kita boleh melakukan di tempat-tempat yang fokus, kita tak halang. Tetapi tempat-tempat yang fokus ataupun seperti tempat yang tertutup, kawasan yang sering digunakan dan menggunakan satu lagi aspek yang penting adalah bahan itu ya, bahan kimia yang digunakan tersebut mestilah yang standard yang tidak membahayakan kepada persekitaran. Dan yang ketiga adalah melakukan perkara yang katakan betul-betul menjimatkan dan yang macam kita katakan sumber kewangan atau sumber manusia itu boleh kita bagi untuk bantu pusat kuarantin, untuk bantu contact tracing dan juga untuk membantu aktiviti lain seperti PPE dan sebagainya, betul. Jadi kita tidak menghalang, tapi biarlah dia fokus dan betul-betul tepat dan berkesan dan menggunakan kepakaran dan bukti-bukti teknikal dan saintifik terkini. Ya saya.
Pada pandangan Datuk sendiri, adakah semua keputusan sebegini dibuat dengan secara teratur? Kerana pada akhirnya kita tidak mahu tugas itu disalahkan kepada penjawat awam ataupun pasukan bomba yang melakukan perkara tersebut. Jadinya orang ramai nampak macam bergaduh dengan pihak bomba. Bukan. Kita mahu keputusan itu adalah tepat berdasarkan data dan sains dan pada akhirnya mengoptimumkan segala sumber kita. Adakah keputusan itu pada pandangan Datuk dilaksanakan dengan betul salurannya dan juga perbincangannya? Ini persepsi awam ya. Pada masa ini kita lihat bahawa SOP pengurusan pandemik ini terlalu banyak yang terlibat. Kemudian berlaku beberapa orang kata pertukaran dan sebagainya. Jadi kena ada satu jawatan kuasa teknikal atau grup yang teknikal untuk menguruskan sesuatu aspek dan mereka akan melihat secara panduan-panduan terkini yang paling penting sebab mungkin kita gunakan panduan tahun 2020 tapi sekarang bulan Januari 2021 telah ada panduan yang terkini. Jadi saya rasakan kita jangan salah siapa-siapa kerana masa ni macam orang lemas lah. Dan apa yang lalu depan kita tarik kayu ke dan sebagainya. Tapi kita sekarang berdasarkan pada informasi dan juga pendapatan terkini. Saya rasa itu lebih harmoni lah. Dan kita jangan salahkan sesiapa, ya saya. Okey, Datuk, betul. Apa yang dikatakan oleh Datuk tadi, bukan mencari salah sesiapa, kita hanya mahu mengoptimumkan sumber kita yang terhad pada ketika ini, sumber kewangan kita juga terhad pada ketika ini. Kita melihat perang kali ketiga, kalau boleh kita sifatkan, PKP 3.0 ini jauh lebih mencabar buat kita memerlukan society as a whole untuk terlibat, barisan hadapan, rakyat juga dan juga pihak berkuasa dan juga sudah pasti pembuat dasar sendiri untuk sama-sama memahami data dan sains tersebut dan pada akhirnya execution, pelaksanaan itu tepat dan optimum pada tempatnya.